Subki lah. Dalam mazhab Syafi'i ni masyhur lah Imam Subki ni. Pengarang kitab Jam'ul Jawami' usul fiqh 4 mazhab Imam Subki ni. Tajuddin Subki. Dia lepas zaman Imam Nawawi dalam sekitar 700 lebih gitu. Di penghujung 600 Hijrah dan di awal 700 Hijrah zaman Imam Subki. Imam Subki ni dia masuk pi di masjid yang selalu Imam Nawawi kan Imam Nawawi di Syria, Imam Subki di Mesir. Zaman dia tu dia hijrah pi sampailah di masjid, dia cari masjid yang selalu diduduk dan disemayang oleh Imam Nawawi. Imam Subki masuk di dalam masjid tu, dia tak keluar masjid kecuali setiap penjuru masjid dia ada semayang. Imam Subki ni masa tu jadi ulama faqih. Kan ada dalam syair dia ada disebut cerita panjanglah bab syair Imam Subki memuji Imam Nawawi. Imam Subki masa tu masyhur seorang ulama faqih. Tajuddin Subki ni ulama faqih. Dia awal pada Syuyuti Zakaria Ansari pun. Jadi dia masuk dalam satu masjid. Masjid tu ada makam Imam Nawawi, Imam Nawawi mengajak situ. Orang sebut kata dia masuk masjid tu tak keluar Imam Subki kecuali setiap juzuk masjid tu dia dah sembahyang 2 rakaat. Orang tengok dia sembahyang 2 rakaat ubah, sembahyang 2 rakaat ubah, sembahyang 2 rakaat ubah. Orang tanya apa siapa tu ubah sampai habis masjid. Dia kata aku mengharapkan tempat yang aku sujud ini pernah diinjak oleh Nawawi sebelum ini. Orang dia nak ambil keberkatan Imam Nawawi, mudah-mudahan bekasan tapak kaki Nawawi itu beroleh keberkatan ke atas aku. Ulama dulu. Sebab tu dia tak keluar masjid tu kecuali setiap masjid dia akan duduk sujud habis pun. Oi, masjid lu nak ratus rakaat baru dia boleh keluar masjid tu ulama dulu. Mengharapkan bekasan tapak kaki. Tu dia depa. Ni sikit ni. Imam Subki bahas bab sejarah ni sikit. Imam Subki kata apa? Perkahwinan yang berada di keturunan, berada ni makna berlaku lah. Di keturunan junjungan kita, semuanya keturunan Nabi semua tu, terhimpun segala syarat sah perkahwinan mereka seperti segala nikah-nikah Islam yang berada sekarang. Walaupun masa tu tidak ada pensyariatan lagi, tapi Allah telah menjadikan setiap pernikahan yang berlaku di atas masalah sirah Rasulullah ni macam tak ada lah. Kan makna kalau perkahwinan kita mesti ada wali, mesti ada saksi, mesti ada ijab, mesti ada qabul. Begitulah walaupun pada masa itu tidak ada sebarang syariat. Allah pelihara sampai terus tu. Bukan setakat tu dia kata, maka i'tiqad olehmu, makna pegang sungguh-sungguh ni akan ini maklumat ni. Mana semua silsilah Rasulullah ni, semua keturunan yang sampai ke atas tu semua melalui perkahwinan sebagaimana syariat Nabi Muhammad. Tu Allah pelihara sampai tahu tu. I'tiqad dan berpeganglah dengan dia dengan i'tiqad maklumat ni. Dan jangan engkau tergelincir daripada pegangan i'tiqad ni. Jangan kita duk menyalahi pi pegang hak mana dakwaan yang lain ni. Sebab apa? Jangan duk cari ataupun berpegang cenderung kepada pendapat lain. Nanti rugi engkau dunia dan akhirat. Tu dia ulama pesan sampai tahu tu. Pesan pula dulu zaman Nabi, ayah mak Nabi bukan nikah cara Arab dulu, setuju-setuju ambil pergi duduk. Cakap orang hajak tu. Lah ni orang berani bercakap sampai keturunan Rasulullah boleh bercakap gitu. Lain pada kita sampai bidu tak gamak nak dengar, delete maki 2 kanak, delete. Kita ada digeram benar. Nah, ni akidah ni semua akidah ni dalam Syama'il nanti. Dalam Syama'il nanti dia akan sebut. Bermula ini i'tiqad yang sahih tibanya daripada mafhum, yakni diambil daripada mafhum hadis riwayat Ibnu Sa'ad dan Baihaqi tadi. Jadi ulama buat kesimpulan situlah berdasarkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh muhaddisin
i'tiqad yang sahih, yang betul, mengatakan semua salah silah keturunan Rasulullah ni melalui perkahwinan sebagaimana syariat yang ada lah. Ini semua pegangan ulama ahli sunnah wal jamaah begitu. Diriwayatkan, ini daripada hadis lah, bahawa Adam alaihi salam berwasiat, yakni memesan, ia Adam tu hendaklah dicermat baik-baik pada nur ini, tidaklah boleh diletakkan melainkan pada wanita-wanita yang mempunyai kebersihan. Maknanya daripada satu generasi pada generasi Nabi Adam dulu pesan. Dan sebab tu keturunan Nabi Muhammad ni melalui Nabi Allah Syis alaihi salam. Daripada ramai anak Nabi Adam, yang kepala sekali Nabi Allah Syis. Daripada situlah apa nama Nabi Adam pesan dekat Nabi Syis, dia kata, ni hang kalau nak berturun benih, cari wanita-wanita yang terbaik yang ada pada zaman kamu. Pesan ke anak cucu hak mana perlu tu. Sebab pasal kisah nur tu dia ada kat Nabi Syis. Sebab tu dia pesan, hang tengok nur ni jatuh ke anak hang hak mana. Pesan pula mana daripada silsilah, walaupun hang ada anak 2-3 orang pun tengok nur ni nak turun tentang itu alamat daripada Allah, daripada silsilah ni nak keluar Muhammad ni. Lepas tu dia ada pesan pula tu yang kata sini, dan sentiasalah wasiat bertalu-talu. Itu kata pesan pula daripada satu masa ke satu masa hingga sampai kepada Adnan yang bawah-bawahnya, sampai Adnan, daripada si Adnan pesan dekat anak dia, kamu nak menikah, kamu tengok perempuan yang kamu nak peristerikan daripada orang yang sawai yang terbaik segi akhlak. Pesan hang cari perempuan yang betul-betul. Orang pakai mencekup saja. Ni nur ni nak diturun pasal aku mendapat wasiat daripada Nabi sebelum. Pesan, satu pesanan yang besar. Sebab nak pilih keturunan hak Nabi ni. Maka Abdullah bin Abdul Muttalib ini apabila penuh dewasanya serta segaknya yang istimewa seperti Yusuf alaihi salam. Nak gambarkan segaknya ayah Nabi Sayyidina Abdullah ni bagaikan Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf ni makna satu gambaran idola pada kecantikan manusia. Bila sebut Nabi Yusuf ni, orang tak tanya dah segak ke tak. Dia seolah-olah jadi satu alamiah. Ikon, dia panggil ikon. Sebut nama dia ni, nama dia ni makna handset dia mahal sekali lah. Lagu tu lah kan. Bila sebut kata Messi, lambang pada bola, lagu tu lah. Dia ada ikon-ikon. Ikon kecantikan ni Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Cerita dalam Quran, hirih tangan pun tak berasa. Dia punya taqatta' aidihin, sampai pok ni galik tenganga tengok Nabi Musa, hirih tangan, darah bercerau pun tak berasa. Sebab perasaan mereka terlalu teruja sehingga menguasai semua tubuh badan. Dia perasaan penumpuan akal dan hati kita. Bila kita fokus benar, seluruh tubuh badan kita menjadi lemah. Kecantikan Yusuf bisa mencederakan jari, kata Aisyah, tapi keindahan Nabi bisa membinasakan hati. Kalau mereka perempuan yang berada zaman Nabi Yusuf sanggup melukakan tangan demi mendapatkan Yusuf, kata Aisyah, aku pasti kalau mereka berada pada zaman ini, mereka akan mati sebabkan terhiris hati dengan keindahan tersebut. Bahasa Aisyah kata, kalau zaman hampa hiris tangan, zaman aku mati terus. Bahasa orang luruh guna. Orang bahasa kan. Ada istilah-istilah balau, sedap bahasa apa. Maulana Zakaria aja buat keluar syair-syair. Main segak semua. Ini cerita abad keturunan. Kecewa sampai mati. Peras. Ini cerita bawah ni. Mati orang semua. Seperti Yusuf AS pada kejohanan comelnya. Ni bahasa tua ni. Dia ni tahu mana? Kira Johan je. Kita nak terjemah Johan bahasa surat tak boleh. Ni istilah orang Kedah. Anak hang ni Johan lah. Kalau Johan tu habis meta. Tengok dia punya buah kan. Anak dia je nak. Kalau bak kelupak ni Johan je. Mana tak kata apa. Bukan cakap kereta dia rabat, kereta api pun dia rabat ke. Jenis tu. Habis meta Johan lah. Bahasa Johan ni bahasa istilah orang tu. Banyaklah anak-anak puteri Quraisy khasnya yang hampir
kerabat dengan dia seperti putri bangsa Abdul Manaf bin Qusay dan Abdul Manaf bin Zuhrah berasmara kepadanya hingga menjadi musuh. Kelai keh. Asmara ni makna menyimpan perasaan yang bersangatan kepadanya. Sampai jadi kelai. Keh apa berebut nak ambil Abdullah ni sebagai ambil lelaki. Ni hak aku ni sama-sama perempuan tu mengkelai tak baik sampai mati. Keh tak boleh Abdullah. Jangan. Ni jangan kita agak kampung ni berasa segak orang tak berkelai pun pasal kita. Luas lagi dah. Terang mana sangat muka kita. Orang tak kelai pun kita nikah dengan orang ni. Kita ni habis cerin lah kepala ni. Berkata Hafiz Ibn Dihyah daripada Barqi bahawa sebab perkahwinan Abdullah ni, Imam Hafiz Ibn Dihyah dia bahas pasal apa yang boleh terjadi perkahwinan di antara Abdullah dengan Aminah. Ini disebut sebab-sebab yang Allah perlakukan sebab-sebab perkahwinan Abdullah dengan Aminah tak kala adalah Abdul Muttalib tiba ke tanah Yaman. Ini cerita tuan Nabi lah. Sebelah apa nama sebelah ayah Nabi ni Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ni kan orang tua. Nabi kecil pun dia 140 dah. Dia berumur panjang. Dan anak dia ramai, 14 orang. Abdul Muttalib ni tiba ke tanah Yaman. Pi ke Yaman. Orang dulu ni pi apa? Pi cari barang dagangan apa lah balik berniaga. Jadi pi sampai ke Yaman tu ke urusan perniagaan. Dan singgah ia Abdul Muttalib di rumah pembesar negeri itu. Singgah di rumah pembesar negeri pasal Abdul Muttalib ni orang kenal. Dia penjaga Kaabah. Kan orang kehormat tengok. Ni orang tuan Kaabah ni duk jaga Kaabah. Maknanya dia dirai. Kedudukan dia ni amat disegani dan dihormati dalam masyarakat. Bukan pi orang koman duduk kursi belakang je dah. Dan Abdul Muttalib ni memang tokoh terkemuka masyarakat. Dulu bila itlak bumi, Mekah lah Mekah paling mulia. Apatah lagi orang generasi yang diberi amanah untuk jaga Baitullah. Mana satu golongan yang cukup dihormati seluruh dunia. Sebab tu bila dia sampai di Yaman ni orang kenal Abdul Muttalib, orang tua pengaruh tinggi. Kan dia cakap apa tak ada siapa akan mungkit bangkang cakap dia Abdul Muttalib ni. Jadi dia ni bila hijrah pergi ke Yaman ada atas urusan perniagaan lah apa. Sampai sana pembesar negeri Yaman ni sambut dia. Maka tiba-tiba dalam masa dia menjadi tetamu bagi pembesar negeri, kita kata MB lah, berada di situ seorang pendeta ni rahib daripada agama Nasrani yang pandai membaca kitab-kitab. Ni dia ni alim kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil ni. Kan tak Taurat, kitab Injil, kitab-kitab Zabur dulu pun dia dapat maklumat dekat dia. Memang kisah-kisah Nabi ni semua disebut begitu. Sebab tu Nabi Sulaiman alaihi salam cerita di dalam tafsir, bukan dalam kitab tafsir Futuhat Ilahiyah pun ada, dalam kitab Sawi Jalalain pun ada cerita. Waktu Nabi Sulaiman kan dia siap membina Baitul Maqdis, Allah wahyi dan campakkan perasaan berasa untuk mengunjungi Baitullah. Jadi dia pun siap lah. Dan dia suruh jin. Ini cerita panjang semua. Kan di tafsir ni. Dia perintah jin ni suruh buat puluh batu tingkat hamparan. Dan sebab Nabi Allah Sulaiman dia menguasai dua angin. Yang pertama dia panggil angin asifah. Dan angin asifah ni angin untuk memukul dan menerangkatkan tikar yang begitu besar. Jadi Nabi Sulaiman nak pergi hijrah ni, nak bawa dia punya pengikut-pengikut dia, umat-umat dia ni di kalangan manusia, jin, semua dia buat. Kan beradik apa semua mak periuk semua dia buat lah tu. Periuk dia tu haban dia menanak satu periuk celi 9 ekor unta buah dalam tu. Ni cerita zaman tausiat ni macam-macam saya tahu apa. Bubuh-bubuh dalam tu kan, wa rawahuha syahrun masiruha syahrun apa semua tu cerita dalam tafsir lah. Bukan dalam surah An-Naml dah cerita. Bila sampailah di tanah haram tu, Nabi Sulaiman tengok dalam keadaan tanah haram tadi ni dikelilingi oleh berhala. Dia tuan haji kecuali dia sembahyang di Kaabah. Dia buat haji juga Nabi Sulaiman. Kan bila habis pergi ke semua, dia panggil pembesar negeri dia. Dia kata, kamu tahu tak, ha inna hadzal makan
yukhraj minhu nabiyyun arabiyyun wa qad itu cerita satu-satu dia ada disebut dalam kitab Zabur. Kan dia ni anak kepada Nabi Daud. Nabi Daud Zabur. Dia duk cerita isi Zabur. Dia ni di bumi inilah akan kedengaran keluarnya seorang laki-laki di kalangan Arab yang merupakan kesudahan Nabi. Dia cerita dah. Tu dalam kitab Zabur. Ni maklumat-maklumat ni ada kat pendeta-pendeta semua ni. Ni pendeta ni masih berpegang teguh dengan ajaran betul ni. Kan? Tu kalau tengok dalam tafsir ni dia cerita. Hadza nabiyyun mubarakun hadza khatamur rusul. Sedap tafsir ni. Kan? Bila tak ingat dia cerita tu berjela. Kan dia duk tengok dahsyat ulama-ulama ni. Dia bawa mai keluar cerita-cerita penuh pengajaran tu. Jadi Yafi bin Dahyah ni kata, bila Abdul Muttalib sampai di situ ada seorang rahib. Rahib dulu ni dia pegang macam apa nama? Nustura, macam Buhaira kan. Macam satu lagi dia panggil apa? Waraqah bin Naufal. Depa tu semua pegang teguh ini. Kan. Cuma zaman tu dah Nabi tak ada lagi. Depa masih berpegang teguh ajaran sebelum tu. Diangkatkan Nabi menjadi rasul baru ajaran-ajaran fahaman tu dimansuhkan berkenaan dengan syariat lah. Berkenaan dengan apa ketuhanan tu macam tu lah kan. Dia cerita ni zaman-zaman ni. Lalu berkata ia kepada Abdul Muttalib. Dia tengok Abdul Muttalib masuk, dia tahu dah. Izin kepada saya hendak lihat lubang hidungmu. Ni firasat buka lah ni. Kan ni dia kata tak terlepas ni ilmu alim ulama. Dia tengok Abdul Muttalib masa tu ni pembesar negeri ni, dia bagi tahu dah kata ni seorang orang yang penuh wibawa yang menjaga kota Mekah. Lagu ni rahib ni kata aku tahu cerita Tok Wan dia. Walaupun tak pernah tengok Abdul Muttalib sebab ni pembawa benih ni orang boleh tahu dah ciri-ciri keturunan. Memang keturunan ni keturunan yang cukup hebat sekali. Pendeta ni boleh tahu bila dia nak main abang aku nak tunggu. Tu yang dia duk tunggu tengok tu. Bila Abdul Muttalib masuk dia kata, tuan saya nak minta izin, saya nak tengok lubang hidung tuan. Abdul Muttalib ni dia kata, buat lebih hidung gua, ada masalah apa kan. Orang faham ilmu ni. Kata dia kata apa? Silalah, mai tengok. Kan dia pelenggak naik. Lalu menilik-nilik ia. Menilik-nilik ni bukan kata tengok sekali. Betul-betul. Atau memperhati ia kepada dua lubang hidungnya Abdul Muttalib. Dia tengok lama ni. Wallahu a'lam kan. Mungkin bentuk lubang hidung ke, saluran lubang hidung ke, cara masuk lubang. Hai Allah buat kita tak sama lubang hidung kan. Beranak seperut pun dengan abang tak sama. Tak sama. Sebab tu perangai adik dengan abang tak sama. Apa hikmah Allah buat begitu? Kan. Ni rahsia-rahsia kejadian Allah ni makhlukat, ajaibul makhlukat ni kan. Mencengangkan kita, mengherankan kita tentang kejadian Allah. Kejadian Allah tak sangka dah akal kita tak mampu. Kis lubang hidung kita fikir balik ilmu datang apa ni tengok lubang hidung. Ni cerita abad hak lagu ni saya tak ada nak cerita. Sebab apa? Saya tanda dulu ni masa duduk kat Pak Su ni. Pak Su katalah macam ni. Pak Su lah. Kita hantar balik. Kalau nak baca semua depan Pak Su jenuh. Dia kata, lah hantar baca tang mana muskil tanda. Kita bincang mata ke mata. Saya balik saya tanda main-main duk baca tang ni dulu kan. Lepas kita mengaji sirah lain. Sirah ni tak jadi, cuma pi dekat dia ada pesahih kata tak apa. Lagu ni. Ambil izin daripada dia lah nak baca kitab ni. Saya tanda tang ni. Pi hari tu. Tengok orang tak ada, tak ada orang. Itu main apa kitab. Kitab hak hari tu. Elok. Nak bincang tang mana. Ni nak ambil berkenaan dengan cerita Ibnu Dahyah ni. Masalah lubang hidung ni maksud. Abdul Muttalib tu kan. Awak hikmah Allah buat lubang hidung ni ada apa faedah? Dia mula buka elok tu orang mai. Saya nak cerita orang mai tu. Saya tak tahu. Dia tengah cerita dia baru nak buka bab firasat hidung ni. Gaya mula. Assalamualaikum. Dia kata orang mai pula. Tu ya. Tutup dengan lebih hidung tu. Saya apa sengak begitu sampai kelah. Dia tak sihat lah. Wallahu alam saya tak tahu. Dia tanya dia apa hikmah lubang hidung ni, apa peranan Allah buat ni. Ada apa tanda alamat dalam lubang hidung ni. Dia tak boleh dekat tembak-tembak peluru gabat pun kan. Ni peluru gabat pun tak meletup mana nak tembak. Flu tak ada.
Tak tahu ni, Allah alam. Biasa tanya apa tu, lepas tu kata insya-Allah kita muzakarah sekadar ilmu yang Allah bagi kat lepas tu. Tak ada rezeki saya. Saya tak boleh nak kata, saya tak tahu. Memang saya tak nak, tak mana saya nak tengok apa hikmah Allah buat ni. Tak tahu. Saya tanya orang lain. Berkenaan rahsia lubang hidung. Daripada lubang pada manusia ni Allah had setakat-sekatnya. Daripada lubang ni ada apa faedah apa semua. Lama dia bicara habis. Ilmu susuk tubuh badan manusia. Pasal dia terbaik berbanding dengan saluran lubang bagi binatang. Apa lebih? Manusia dah kata hebat manusia. Kan? Binatang lain lubang banyak pada kita ni. Pasal hebat kita hak sikit 7 lubang kan? Ada lubang Allah buka, ada lubang Allah tutup. Pasal apa Allah tutup lubang? Lama bahas. Tak ada jenis tu kitab ke ada jual. Ilmu duduk dalam dada dia bawah. Seraya ni lalu berkata, rahib ni kata dekat tuan Nabi lah Abdul Muttalib ni, ada pada keduanya, pada lubang hidung dia ni nabi dan kerajaan, yakni kenabian dan kerajaan. Dalam Arab dia panggil nubuwah. Dan nubuwah ni ada susur kenabian. Melalui satu lubang hidung lagi menunjuk tanda kerajaan. Makna daripada keturunan hang akan timbul dua kebesaran. Satu susur jalur ini akan timbulnya seorang nabi, dan daripada saluran yang kedua akan timbulnya kerajaan pemerintahan. Itu kerajaan Abbasiyah tu. Tu tengok sini sebut. Yang ni ya dia buat jumlah apa nama sengkang tu, jumlah Mu'taridah. Nabi yang kata kenabian tu pada Abdullah bin Abdul Muttalib dan pada Abbas bin Abdul Muttalib. Kena tambah tu. Dia jatuh. Nabi pada Abdullah bin Abdul Muttalib. Yang kata tanda kenabian itu melalui keturunan Abdullah. Dan pada, yakni dan kerajaan pada Abbas bin Abdul Muttalib. Itu ada kerajaan. Kita kata bukan dua-dua, ada dan kerajaan pada Abbas bin Abdul Muttalib. Dan saya, dia kata, ni dia nak pegu keturunan ni. Cakap kata lubang hidung saja ni tak ada egu, tak ada. Dan saya, dia kata, lihatnya, kenabian, nya nabi itu pada dua Abdul Manaf. Dia kata nak jadi nabi itu mesti gabung dua Abdul Manaf. Tu dia boleh tahu dah kata daripada keturunan Abdullah ni akan lahir nabi, tapi benih yang nak letak mesti digu dengan gu dia. Dia panggil gu kawan kan. Kena ada gu kawan ya. Kalau tak kena gu kawan tak jadi tak. Tu masalah dalam ilmu apa nama keturunan ni, dia melibatkan dua keturunan kan. Dekat nak jadi pendekar bahadut dengan ni tak jadi kan. Dia kena ada dia punya gabungan serasian. Mana dalam bab ni pun nak melahirkan zuriat daripada zuriat Abdullah tu untuk menjadi nabi mesti dipegu dengan Abdul Manaf. Ni dia bagi syarat dah ni. Makni kedatangannya nabi itu daripada keturunan Abdul Manaf bin Qusay dan Abdul Manaf bin Zuhrah. Kena ada dua Manaf ni. Mereka faham dah lah bila isyarat begitu, makna anak kepada Wahab ni sekali-sekali. Kes tu. Maka tak kala pulanglah Abdul Muttalib, tidak lengah lagi ke rumah Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah Pimah tak bisa lah. Sebab apa? Bila Abdul Muttalib sampai ke Mekah, dia segera tu untuk meminang ia akan Siti Aminah. Dia tahu dah siapa calon. Kan bila sebut mestilah bertemu dua Amanaf ini baru terhasilnya kenabian tu. Pakar lah tu boleh tahu siapa pasangan tu. Oi hebat ilmu dulu kan. Bukan ada X-ray apa nak X-ray kan, ilmu kemantapan ilmu dia pak. Kemah yang orang dulu tu. Hei. Kita aja duk kacukkan bin dia. Tu pun kadang-kadang jadi gila kambing tu 4 ekor pun nak jadi. Masuk kejut kambing tu. Pergi terus minang Siti Aminah. Minang tu kepada anaknya ni nak serah ataupun bagi gu dengan anaknya Abdullah. Dan adalah Aminah tu. Aminah tu siapa pula?
secomel-comel puteri Quraisy di masanya dan seratu-ratunya. Bahasa. Makna tak ada lah perempuan lain yang boleh tank kata Aminah ni perempuan yang paling segak sekali. Ratu ni istilah perempuan. Orang tanya segak ke anak dia? Kira dalam kampung dia ratu lah. Bahasa. Saya reti bahasa Kedah lah. Saya bahasa tapi biasa dulu ni kami kalau istilah sana ni orang main tengok nak buat bini ni. Orang tanya, anak bini apa nama Jah tu segak ke? Kira dalam kampung ratu boleh kat dia. Tu kira tak sadar tanya. Kening patih tak patih tak sadar tanya. Buah ratu tu tutup buku lah. Tamat lah. Tamat lah. Kalau tamat. Dia buat main ni balarah warna hitam lah ni. Kita orang dah tahu. Bahasa dia tu. Ambil sikit lagi satu panggal je. Tidak tak badan satu panggal. Dan Wahab pun tidak teragak-agak. Bila Abdul Muttalib pi Minang untuk pihak anak dia Abdullah ni kan kepada Wahab, Wahab ni pak kepada Aminah lah. Bila dengar saja kata Abdul Muttalib mai Pinang lagu tu tidak teragak-agak kan, dia tak jadi macam kemian kan. Kemian dengan kemangi. Kan masa Syarik Dul mai Minang tu kemian masuk bilang 1 2 3 hehehe 4 5 6 hehehe cukup 10 balik. Tak setuju ke logo. Tu Syarik Dul mai Minang apa nama Puspa Wangi. Tu tak serasilah ayam dengan itik lah. Orang tua-tua dulu pandai tau. Keturunan tuan, keturunan kucing, saya ayam Belanda. Pandai isyarat Piramli ni. Dia nak pegu zuriat tu. Ingat apa Piramli? Dia punya sindiran dia tajam tu. Kan, bilang aku nak mesyuarat apa, aku tak setuju bagi kan. Masuk bidang sampai 10, keluar selalu. Kemian pun tanya, kenapa apa nama Setangi? Setangi bini dia. Lelaki dia nama Kemian kan. Pak Puspa Wangi. Sebab tu anak nama Wangi. Sebab Kemian dengan Setangi. Piramli. Kan dia ni keturunan kucing, kami keturunan ayam Belanda. Cish. Tempit selalu. Serik dia pun kan. Sempit tempit selalu. Piramli duduk ujung tu ya. Saya bertaring. Aku tidak pernah dihina begini. Piramli tu. Ni siapakah gerangannya? Abangnya kah atau adiknya kah? Piramli kata abang pun bukan, adik pun bukan. Menyentuh Puspa Wangi merana badan. Terbakar selalu. Saya cukup minat balarah ni. Sembang bombang. Sediakan payung sebelum hujan. Payung sudah kusedia. Perahu pun sudah kusedia. Hanya menunggu hujan di langit. Jadi kalau kail tanya sejengkal, dia buh lagi. Piramli buh maut sekali. Biar berdentum guruh di langit. Bumi tak hancur sebelum kiamat. Balik tu kuih. Bahasa dia buat tinggi. Kepok syair aku tu lah. Bahasa aku ni. Terus di Bakar ni, dia orang sastra. Memang sastra. Pak Sumit kata, bukan cakap pandai, mahir semua. Dia orang sastra. Sebab tu bahasa-bahasa dia ni banyak sastra. Kita nak tahu, nak kena tahu dengung dia. Saya orang tak tahu semua. Cuma kadang miskin duk tanya anak murid dia. Maksud dia. Bahasa dia guna lagu tu. Orang sastra. 5 ilmu dia mahir sungguh-sungguh. Termasuk sirah maluah. Ni Bakar. Ngaji Mekah lama. 20 tahun lebih. Pergi Palestin lagi 14 tahun. Duduk Arab saja 3-40 tahun. Lidah dia macam Arab sebenarnya. Anak-anak murid dia kata dia mayang insya' dia baca Fatihah, dia baca surah, anak murid lupa baca Fatihah. Lahjah mulut dia, dengung dengan hidung, semua siap ni. Kalau operator ni dengan angin, dengan tuan semua ni bass dia semua bunyi. Tu je kat Palestin. Dia baca Fatihah, dia baca surah, anak murid lupa baca Fatihah. Berapa kali dia kata tambah rakaat. Hak cerita tu anak murid dia alim ilmu taranum 16 kata. Anak murid boleh menyoyak teh ikut hidung ni. Mereka punya ilmu pernafasan, ilmu bahasa Arab. Ni kita tengah jumpa aku tu
Kan depa bunyi lagu tu pun kita boleh rebah kedengan depa. Jadi bakak dia ahli tu. Dia kata Pak Ngah ni Pak Hashim kata berapa kali lah sembahyang Zuhur, sembahyang Isyak maghrib belakang tak je bakak. Lupa baca Fatihah. Kes dia baca Fatihah. Tunggu dulu. Tu kata tak je bakak olah sini. Banyak ilmu-ilmu depa, cerita-cerita depa ni. Jadi Abdul Wahab ni dia pun bila Abdul Muttalib mai Pinang ya sah terima selalulah, tak ada tu agak-agak dah. Sebab apa? Kerana diriwayat bahawa Yahudi pasal Wahab ni dia dah perhati Abdullah ni sebelum tu. Kan perhati lagu mana? Ni. Diriwayat diceritakan bahawa Yahudi, pokok Yahudi ni lepas kaji setiap masa lepas kaji zaman kebangkitan Nabi sampai Nabi dibangkit beranak pun lepas tahu. Sebab tanda-tanda kata kemunculan Nabi tu dah ada. Lepas pandu kepada dalam kitab tu lah. Sebab tu kalau nak suruh lepas bentang kat kita alamat kiamat, lepas bentang tak lari. Saya biasa tengok persidangan Yahudi ni, dia bentang alamat-alamat kiamat yang besar. Lepas daripada naik ni. Lepas daripada naik ni. Sampai dah zaman Imam Mahdi turun untuk perang 14 kali perang kaum ni. Akhir sekali kumpulan kita yang berada di Ghazah. Dia buat cerita detail. Saya duduk dengar sebiji-sebiji. Tak lari. Macam kita Imam Qurtubi cakap. Kata Yahudi. Dia kaji macam tu. Macam video dia saya duduk dengar. Dia duduk bentang. Kita semua Yahudi. Bukan saya lah. Kita tu mereka lah kan. Saya kita Yahudi kumpulan kita berhimpun di sini zaman ni kerana Muhammad telah sebut dalam hadis sekian. Dia boleh sebut dalam kitab. Dia tengok. Dahsyat Yahudi. Cerita satu-satu. Lepas cerita. Walau bagaimana hebat kita Yahudi sekalipun. Kamu semua kena beriman. Satu masa kita akan jatuh di tangan pengikut Muhammad. Dia cerita satu-satu detail. Sebab tu sebelum ni kita terpaksa mempertahan sedaya mampu kita. Nampak cara dia. Dia boleh cerita. Tu kata Yahudi. Sebab tu kisah bab Nabi ni duduklah bakit dia ni. Tak kala mereka sudah tahu bahawa Sa'ad Abdullah bakal ayahanda tu, tak Nabi tak ada lagi dia boleh tahu dah siapa ni nak pewaris Nabi ni. Bukan cakap kata Nabi dewasa, ayahanda baginda kita sudah dewasa. Ni umur berapa Abdullah nak nikah boleh tahu. Sebutlah dalam kitab dulu ni. Bila dapat tahu kata ni sampai dah ni kita macam mana ni dalam perancangan kita ni Abdullah ni dekat 18 dah ni. Hangpa tahu tak dalam umur dia 18 dia akan menikah dengan Aminah. Kod mana kita mesti ambush dah dulu. Bahasa dia boleh perancangan depa ni daripada Yahudi dulu sampai kelar. Depa pakar strategi perancangan. Atok ni tak pernah putih. Hari-hari ada program depa. Kuat merancang ni apa ni. Sampai kelar. Tu dunia dalam sirah ni sebut. Tu sirah nak bagi cerita tu. Panduan dalam sirah ni. Keluarlah 70 orang Yahudi dari Syam. 70 ni yang terlatih. Kita kata bagi apa istilah lah ni. Jenis unit tindakan khas. Kan memang terlatih lah. Depa tak hentak pihak kaki seret lah apa semua. Hang buang makan riang tengah jalan gaduh-gaduh hang mati. Ni mau pakar terlatih ni. 70 orang latih. Ulama kata 70 orang ni memang dilatih. Kan pengintip kan MIG depa ni CIA pun tak boleh kesan buat ni. Dia punya pakar depa. Cuba tengok filem-filem depa pembunuh upahan kan. Apa nama tu? Dia tengok filem tu. Filem bahat tembak boleh ngelak tu apa hero dia? Matrix apa nama? Hero dia tu? Dalam filem-filem upahan dia antara pembunuh upahan yang pakar di satu pekan. Cuba tengok susun jalur rancangan depa. Halus filem depa. Ni macam ni. Pak Yahudi ni ada pembunuh umpahan terhandal. Ni. Depa daripada zaman dulu. Yahudi ni menatang ni. Ni 70 orang terlatih ni, terpilih ni. Nak bunuh Nabi ni. Nak juga. Entak 70 ni bergerak malam, siang tak keluar. Bergerak malam, siang tak keluar ni. Dia cerita dalam ni. Keluar 70 orang ni apa tujuan matlamat depa? Membunuh mereka kerana nak bunuh tu Abdullah. Bila bunuh Abdullah, selamat Muhammad tak ada. Tu depa punya perancangan. Depa tahu kod mana nak timbul. Tang boleh lawan. Macam lah ni bahasa kata apa? Lawan tetap lawan kan. Tu semua nak melawan semua tu. Pasal apa depa gagah buat agak lagu tu tu. Sanggup bunuh ni supaya jangan jadi nabi akhir zaman dari bangsa Quraisy. Tu.
Mereka tang Nabi ni bukan mereka tak tahu Nabi hebat, tapi main dengan Quraisy ni keturunan mereka tak masuk sungguh keturunan. Jangan Quraisy, patut Bani Israel lah. Mereka buat guna gerakan mereka, berjalanlah mereka di malam-malam dan bersembunyi di siang-siang sampai lagu tu. Ni main daripada Baitul Maqdis ke Mekah ni, perancangan mereka terapi, malam saja keluar. Kan? Siang tak keluar, sembunyi, tak boleh kesan. Mai dengan penyamaran mereka lagi kan. Ini pembunuh umpahan ni penyamaran cukup hebat lah. Kan. Kita tengok gambar penyamaran ni kadang-kadang saja duk tengok filem-filem macam mana gerak-gerakan yang buat. Oh, tak boleh kesan, tak tahu cerak presiden dibunuh. Siapa pembunuhnya? Cari tak tahu. Kan. Dia punya perancangan depa tu hebat. Kan tengok filem-filem orang putih kan. Dahsyat tu depa punya. Halus. Macam ni, zaman-zaman tu 70 orang ni. Jangan bagi Nabi orang Quraisy ni. Belah malam baru dia buat operasi. Siang, tak ada siapa boleh kesan. Pasal apa? Siang sembunyi supaya tidak kelihatan daripada bangsa Arab. Arab tak tahu kehadiran Yahudi. Sampai tahu tu lah. Kalau Yahudi macam ni, mereka boleh kesan. Pasal apa Yahudi tak duduk ni main Mekah pasal apa? Hampa peringat ni, mesti ada perancangan ni. Tak tahu Yahudi main. Sampai tahu tu, mereka punya perancangan ni. Hingga sampai mereka di Mekah. Kok jalan pun tak jambat dengan siapa. Kalau jambat dengan siapa, orang boleh cerita, tadi aku nampak ada Yahudi 70 orang main. Mereka pecah ni. Ramai sekali 70 orang, pecah. Tak mau bagi kesan. Perancangan ni. Sambil membuat dua pasukan di satu jalan. Nampak, mereka buat dua. Maka apabila keluar Abdullah kerana memburu satu hari itu, Abdullah ni dia biasalah. Ada Arab masa tu ni, cari makan salah satu, buru lah. Keluar cari kijang apa semua ni. Lepas tahu dah kata Abdullah nak keluar, di sebelah jalan yang mereka menunggu-nunggu, lihatlah mereka akan dia serta cam mereka. Lepas nampak Abdullah keluar, lepas tu mereka boleh tahu dah. Bukan pergi tanya orang, makna tanda kata ayah Nabi tu dah disebut dalam kitab tu. Bukan kata Nabi ya, kemuliaan sampai Sayyidina Abdullah pun mereka tahu dah tanda. Bukan bila tanya, minta maaf Pak Long nak tanya nama apa lah, tak ada lah. Dia ada tanda. Kalau muka kita orang tanya aku tu lah. Kita akan ada tanda. Tahu apa? Ni betul tengok ni dia. Dari segi cahaya dia apa semua. Sebab apa mereka tahu kata Tuan Abdullah? Kerana rupa sifat-sifat Abdullah dalam Taurat mereka. Cerita sifat watak dia lemah lembut, dia lagu mana, akhlak dia, rupa pakai. Semua cerita dah dalam kitab Taurat tu. Mereka memang alim sungguh, hafal maklumat tu kan. Maklumat Abdullah sekarang macam polis hafal kan. Penjenayah tengok sekali ya boleh cam kan. Main 500 orang mereka tak silap orang. Tu macam tu dia punya terlatih mereka ni. Lalu mengepung mereka akan dia. Kepung tu dia tengok Abdullah keluar seorang, gentleman. Jenis heret game ni kaki penakut. Ada ayah Nabi. Pergi murus seorang-seorang. Kita masuk hutan tobat tak bisa seorang kan. Yung 2, 3, 4 orang ni. Kata bawa masuk beda semang. Pemuhung menaknya menakut. Dia keluar murus seorang-seorang. Sebab di Mekah ni rimau apa dah. Macam di Iran. Tanya Tok Jalih kata di Mekah rimau apa dah. Ada. Dia kata tak tahu pernah. Memang dah. Kijang banyak tu. Saya nampak waktu pernah nampak serigala dalam Maklah. Ada. Tapi dia tak pernah kacau lah sebab tanah haram ni dia janji keamanan kan. Nabi Ibrahim doa lah. Tapi nak cerita kata rimau apa dah. Tu Saleh biasa sesat di padang pasir seminggu. Dia cerita zaman dia mengaji dulu. Rimau apa dah. Mujak rimau tak kedarah tu dah. Habis bekal makan ni tu dah. Lain kali dekat nak pangsan jumpa Tok Arab seorang. Dia tolong dah. Lain kali dia tolong masak nasi. Dia perui garam. Masih nak mampu Tok Saleh kata. Makan juga dengan lepak. Certaan. Mereka kan berjalan padang pasir apa semua. Sebab tu inci-inci kota Mekah ni memang Tok Guru pandai. Kampung dia kan. Sedap Tok Guru kalau cerita bab kota Mekah ni. Macam kampung dia. Tak ni lah, tak nu lah. Ingat semua. Macam ni. Mereka duduk tengok mereka kepung. Padahal ia seorang tidak kenalnya. Tidak kenal yang tidak kenal olehnya. Dia pun Allah tak tahu siapa dia apa-apa ni. Lalu ia berkata, padahal ia seorang tiada kenalnya. Ni Wahab tak kenal kata Abdullah ni. Wahab tak kenal kata Abdullah. Mana Abdullah ni tak kenal apa-apa Yahudi ni. Masa tu jadi tu
Wahab ni balik daripada satu perjalanan, dia nampak kejadian tu di depannya. Allah nak tunjuk. Kan? Mana masa tu Abdullah seorang-seorang, dia pun seorang. Jadi bila Wahab ni jalan-jalan tengok, ai awak pok ni duk rumun dah ni. Kan? Duk rumun dah ni, dia tengok dia pun pedarah api. Bila dia pergi tengok lalu berkata, iya, bermula 70 membunuh seorang. Ai 70 nak latu seorang ni. Ni Abdullah ni ni bangsa aku ni di Arab ni geng mana ni? Dia tengok. Alang-alang nak ni, dia kata biar aku mati demi bangsa. Tu orang Arab ni masya-Allah ni dia cukup jaga. Kan kita tengok Cina bukan Melayu lebih kat hang. Semangat kesatuan tak ada. Tengok, kenapa lah? Mana boleh hina aku kalau aku balik tanpa memberi pertolongan. Tu pasal apa harap gitu. Dia kata alam nak mati baik kita mati dua. Melihat ia akan beberapa gaya dia celapak api, tengok dia pemberi tengok. Pasal apa? Melihat ia Wahab tadi ni akan beberapa orang turun dari udara. Itu dia. Tidak seorang pun menyerupai orang-orang dunia. Dia kata aku tak nak tengok orang masa ni. Kan? Lalu memancung mereka akan sekalian Yahudi itu dia. Malaikatnya turun pancung 70 selesai. Terlatih tak terlatih? Sedah ya. Wa anzala junudan lam tarawha. Kan ada dalam Quran. Allah bantu perjalanan Rasulullah ni, anzala junudan. Allah turunkan tentera-tentera dia, lam tarawha, mereka ini tidak melihatnya. Dalam perang Badar sendiri pun dalam hadis sebut hampir 5,000 malaikat turun. Para sahabat kata, ramai yang kami saksikan dalam perang Badar, orang-orang yang kami tak pernah tengok selama hidup ni. Tak tahu kawan ni mai ikut mana. Aku ni biasa pegang pedang, gaya nak tetap kepala luruh dah. Para sahabat dah. Itu ya Allah bantu. Wa anzala junudan lam tarawha. Pok-pok ni tak pernah tengok. Pok-pok musuh Islam ni tak nampak, tetap kepala terbang. Ni tu yang kata yakin dengan bantuan Allah, maka berasalah gerun akan demikian. Dia tengok dia pun nak cuak. Wah, dia tengok turun sedah ya pok ni pancung, habis 70 orang. Kali-kalingan dia naik cuak. Sambil ia tanam, tapi cuak-cuak pun dalam perut ni taram siap dah. Abdullah ni hebat sungguh ni, orang mulia ni, tidak main mana orang turun pada langit ni, mesti jenis Allah mulia. Lepas punya akidah ni kan, dia pun siap berangan lah. Sekiranya kalau bapaknya meminang puteriku, tobat aku terima. Dia pun doa mudah-mudahan. Sini dia katakan bukan kalau ni, lau dia panggil lau litaman ni. Kan ngaji dalam nahwu kalau litaman ni, yakni mudah-mudahan bapaknya meminang puteriku. Jangan duk kata kalau, yakni sekiranya kan ah. Lau litaman ni dalam nahwu makna mudah-mudahan bapaknya meminang puteriku, mesti aku terima. Besar kan. Habislah tuan tu. Kemudian kata maka tak kala umur Abdullah 18. Masa tadi ni tu dia 6-17 gitu. Kat nikah ni berdua terana beradu apa semua ada bahasa tu. Mula bertanding johal lah. Nah, abang ada tidur sekali bahasa dia guna. Syok tu je pakai. Beh, maka tak kala umur Abdullah 18. Macam tu umur 18. Ini cerita sampai tahun ni semua ada dalam Berzanji, Syekh Hamzah Berzanji, syarah itu kan, apa nama? Mirqatul, bukan Mirqatul Su'ud, apa? Syarah bagi Berzanji tu. Madarijus Su'ud. Dalam Madarijus Su'ud dia cerita. Sedap syarah-syarah dia. Tak ada cari Madarijus Su'ud ni. Buat je daripada minta tu ni, tu nanti tak dan. Sedap Madarijus Su'ud ni, Nawawi Bentan tu. Ni panjang baca ni. Saya mengaji kat orang lain semua. Habislah mengaji Matan Berzanji ni. Sedap tengok Syekh Hamzah Berzanji ni. Cerita-cerita dia ringkas tapi upuh gitu. Maka tak kalah Allah Alam. Nak baca kot ni tak larat lah. Ni sedap lah bahasa-bahasa kan. Syekh Hamzah Berzanji ni orang sastera.
Orang pakih lagi, qadhi lagi, mufti. Orang alim sungguh mazhab Syafi'i. Mufti Madinah. Biar sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu bika. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.